Dah habis belajar tapi kerja masih tak dapat. Ini memang fenomena yang biasa terjadi. Sebab apa? Sebab yang pertama, mungkin apa yang kita belajar tu adalah satu program yang tidak dapat diguna pakai dalam industri yang kita nak kerja. Terutamanya dalam kompetensi yang kita ada. Kalau kita lihat program-program yang sedia ada, mungkin telah dibuat lebih. Saya ada master dan berkelulusan luar negara. Tetapi sehingga ke saat ini, tak ada majikan yang pernah minta tengok CV ataupun kelulusan saya. Mereka terima saya bekerja atau mengajak saya bekerja dengan mereka kerana 4 perkara. Pertama, komunikasi yang cukup baik. Kedua, mempunyai idea-idea yang bernas dan segar. Ketiga, Nama saya Ronaldo, tapi tidak pandai main bola. Saya ada double diploma. Umur 27 tahun, tapi tidak kerja. Lepas macam-macam usaha saya buat. Sekarang ni bang kerja apa? Saya kerja as a barista, baca kopi, buat makanan. So sebelum ni awak belajar apa masa kat uni? I belajar Computer Science Diploma dekat UiTM Sarawak. Oh, computer science? Yes. Kenapa kerja sebagai barista? Bagi saya agak susah juga nak cari kerja. I punya CGPA Selamat datang ke TV Rosak Studio. Tempat realiti tak ditapis dan kebenaran kadang-kadang bunyinya pahit. Di Malaysia hari ini, hampir setiap rumah ada cerita yang sama. Anak habis belajar, degree ada, jubah konvo dah gantung kemas, gambar dengan bunga dah naik Facebook. Tapi beberapa bulan lepas tu, suasana berubah senyap. Soalan yang mula muncul bukan lagi bila kerja, tapi dah dapat kerja ke belum. Negara kita bukan kekurangan graduan. Setiap tahun universiti awam dan swasta melahirkan ribuan anak muda berkelulusan tinggi. Tapi peliknya, semakin ramai graduan, semakin susah kerja nak dapat. Resume dihantar berpuluh kali. Interview datang sekali-sekala. Jawapan pula selalunya senyap atau penolakan automatik. Di TV Rosak Studio, kita tak nak tuding jari kosong. Kita nak bongkar, ini salah graduan, salah majikan, atau sistem memang dah lama rosak. Sekarang ni bang kerja apa? saya kerja as a barista, baca kopi, buat makanan. So sebelum ni awak belajar apa masa kat uni? I belajar Computer Science Diploma dekat UiTM Sarawak. Oh, computer science? Yes. Kenapa kerja sebagai barista? Bagi saya agak susah juga nak cari kerja. I punya CGPA tak sampai 3 pointer. So agak susah jugalah. Ada tak tips untuk pelajar lain yang nak cari kerja? Try to score for Dean's List. Think kabel. Hidup mesti ada kabel. Nama saya Ronaldo, tapi tidak pandai main bola. Saya ada double diploma. Umur 27 tahun, tapi tidak kerja. Lepas macam-macam usaha saya buat. Oh ni je, saya hantar resume saya sama seluruh company di Malaysia maupun di luar negara. Total atas 600. Saya rasa macam tidak guna saya punya pelajaran itu semua. Experience saya bekerja selama ni. Sebab apa saya buat pun macam tidak jadi. Apa saya apply pun tidak dapat. Tidak ada respon dari mana-mana company. Tapi aku ingat sama putus asa. Lawak gila hidup saya. Tapi saya teruskan juga. Trust the process, orang bilang. Anjing. Trust the process. Ya, betul. Trust the process. Teruskan ya. Mana tahu nanti kena nombor. Belajar rajin-rajin di sekolah supaya kena nombor. Bodoh. Tapi betul, steady aja, ada juga tuh nanti. Ada juga tuh. Masalah pertama bermula lebih awal daripada hari convocation. Sistem pendidikan kita terlalu lama mendidik pelajar untuk lulus peperiksaan, bukan untuk hidup dalam dunia sebenar. Dari sekolah sampai universiti, kejayaan diukur dengan markah dan pointer. Pelajar yang patuh, ikut silibus dan pandai hafal dianggap cemerlang. Tapi bila masuk alam kerja, dunia tak tanya apa yang keluar dalam exam. Dunia tanya apa yang kau boleh buat bila benda tak jadi macam dalam buku. Ramai graduan terkejut bila realiti kerja tak ada skrip. Tak ada jawapan A, B, C atau D. Yang ada cuma masalah, tekanan dan expectation yang tak tertulis. Majikan pula sering kata graduan tak bersedia. Lemah komunikasi. Tak yakin, cepat mengalah. Tapi jarang ditanya, siapa yang bertanggungjawab sediakan mereka? Kalau selama ini sistem hanya ajar ikut arahan dan kejar sijil, tiba-tiba dunia kerja nak mereka jadi kreatif, tahan tekanan dan serba boleh,
Itu adil ke? Dalam masa yang sama, pasaran kerja Malaysia makin sesak. Jawatan fresh graduate minta pengalaman 2 hingga 3 tahun. Gaji yang ditawarkan pula kadang-kadang tak seiring dengan kos hidup. Rumah mahal, sewa mahal, barang dapur naik harga. Tapi gaji permulaan masih ditakuk lama. Bila graduan menolak tawaran bergaji rendah, mereka dilabel memilih kerja. Bila terima pula, mereka hidup tertekan, burnout awal dan hilang motivasi. Ini bukan isu manja atau malas. Ini isu survival. Keadaan jadi lebih rumit bila majikan membandingkan graduan tempatan dengan pekerja asing. Ada sektor yang lebih suka ambil pekerja luar kerana kos lebih rendah dan kurang bersuara. Graduan tempatan pula dianggap banyak tuntutan, tapi jarang dibincangkan. Pekerja asing datang tanpa beban hutang PTPTN, tanpa tekanan keluarga dan dengan standard hidup yang berbeza. Graduan Malaysia pula keluar universiti dengan harapan tinggi, bukan kerana tamak, tapi kerana janji yang lama ditanam. Belajar rajin, masuk universiti, habis degree, hidup senang. Bila realiti tak seperti dijanjikan, kekecewaan itu dalam. Ada juga isu lambakan bidang yang sama. Semua nak masuk kursus popular. Semua kejar gelaran profesional. Tapi pasaran kerja tak berkembang seiring. Akhirnya, terlalu ramai berlumba untuk jawatan yang sedikit. Yang kalah bukan sebab bodoh, tapi sebab sistem tak seimbang. Di TV Rosak Studio, kita juga nampak satu benda yang orang jarang cakap. Tekanan mental graduan menganggur. Bangun pagi rasa bersalah. Duduk rumah rasa tak berguna, banding diri dengan kawan yang dah kerja. Media sosial jadi tempat siksaan senyap. Semua nampak berjaya. Walaupun hakikatnya tak semua bahagia. Ramai graduan mula persoalkan diri sendiri. Aku ni gagal ke? Padahal yang gagal itu sistem yang tak mampu menyerap potensi mereka. Dah habis belajar tapi kerja masih tak dapat. Ini memang fenomena yang biasa terjadi. Sebab apa? Sebab yang pertama, mungkin apa yang kita belajar tu adalah satu program yang tidak dapat diguna pakai dalam industri yang kita nak kerja. Terutamanya dalam kompetensi yang kita ada. Kalau kita lihat program-program yang sedia ada, mungkin telah dibuat lebih lama ataupun lebih awal daripada apa yang diperlukan di industri. Dan kalau kita lihat industri sekarang berkembang dengan adanya teknologi dan digitalisasi, kita tak boleh nak cope. Jadi apa yang kita belajar tu mungkin dah tak relevan sangat. Saya tak nak cakap mismatch, tetapi mungkin tak relevan dengan industri. Ya? Jadi apa kita perlu buat adalah yang pertama untuk memastikan program-program yang kita kan ambil dapat membantu kita memberi tambahan nilai tambah kepada skill-skill ini. Yang kedua, mungkin dari segi kalau kita keluar daripada universiti, ramai juga yang lain yang keluar daripada universiti kan. Kalau kita ada diploma, ramai juga yang lain yang ada diploma. Saingan adalah tinggi. Jadi kalau persaingan tinggi, macam mana kita nak pastikan kita dapat bersaing dengan graduan-graduan lain? Mungkin yang mempunyai kemahiran yang lebih bagus dan sebagainya. Jadi kemahiran tambahan juga diperlukan. Yang ketiga, ini juga satu kadang-kadang yang kita tak reti macam mana nak write on kita punya kompetensi. Macam mana kita nak cerita pada orang yang kita ni ada kelebihan juga. Kita ada kemahiran. Kita juga ada keupayaan untuk setanding dengan orang lain. Untuk program-program macam ni lah yang dapat membantu pelajar-pelajar. Dan di sinilah Excellent Office mempunyai program seperti K-Youth ini untuk membantu pelajar-pelajar memberi nilai tambah dari segi macam mana kita nak adakan skills untuk sell, ya, untuk melihat dan sell kita punya kemahiran kepada industri. Macam mana nak handle interview, macam mana kita nak beri satu kemahiran yang memang industri perlukan dalam masa yang pendek. Jadi kita ada satu lagi program, satu lagi cohort yang akan datang pada bulan Ogos ini. Rebutlah peluang. Dan oleh itu kami mencari pelajar-pelajar yang mempunyai diploma terutamanya dan engineering diploma yang berumur kurang daripada 30 tahun untuk bersama-sama mengikuti program ini. Dan apa yang baiknya adalah program ini adalah ditaja oleh Khazanah Nasional Berhad. Jadi selepas program ini, anda secara tak langsung adalah scholar Khazanah Nasional Berhad. Saya ada master dan berkelulusan luar negara. Tetapi sehingga ke saat ini, tak ada majikan yang pernah minta tengok CV ataupun kelulusan saya. Mereka terima saya bekerja atau mengajak saya bekerja dengan mereka kerana 4 perkara. Pertama, komunikasi yang cukup baik. Kedua, mempunyai idea-idea yang bernas dan segar. Ketiga, kemahiran seperti menulis. Keempat,
keyakinan yang tinggi. Kadang-kadang saya tak minta tetapi saya ditawarkan untuk bekerja. Maka kepada anak-anak muda di luar sana, dalam masa anda belajar, jangan lupa asah bakat anda, terutamanya yang berkaitan media sosial. Kerana pada akhirnya, kelebihan-kelebihan inilah yang bakal mengubah kehidupan anda, bukan sekeping sijil tersebut. Jadi bila kita tanya kenapa graduan banyak, tapi kerja susah dapat, jawapannya bukan satu. Ini bukan salah graduan semata-mata. Bukan juga salah majikan sepenuhnya. Ini hasil sistem yang lama dibiarkan rosak. Tapi kita pura-pura tak nampak. Graduan hari ini bukan tak mahu bekerja. Mereka cuma mahu kerja yang masuk akal dengan kehidupan yang makin mahal. Mereka bukan anti tekanan. Mereka cuma penat ditekan tanpa sokongan. Di TV Rosa Studio, kita percaya satu benda. Malaysia tak kekurangan bakat. Malaysia cuma kekurangan sistem yang jujur dengan realiti. Kalau sistem tak berubah, isu ini akan berulang tahun demi tahun. Graduan bertambah, kekecewaan bertambah dan harapan makin nipis. Persoalannya sekarang bukan lagi kenapa graduan susah dapat kerja, tapi sampai bila kita nak salahkan mereka sedangkan sistem sendiri masih rosak? Ini TV Rosak Studio. Kalau bunyinya kasar, sebab realitinya memang begitu. Itulah cerita Malaysia untuk kali ini. Share dan subscribe TV Rosak Studio. Kongsikan pandangan anda di ruangan komen. Jumpa lagi di video seterusnya.